saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Jelebu. Bagaimana ini subjek matter yang saya minat. Apabila Jelebu menyebut adakah kerajaan bercadang untuk menghidupkan kembali GST, saya ingin maklumkan kepada Dewan ini, apabila GST 6% dimansuhkan, kerajaan lepas telah mengganti kepada banyak cukai. Mansuh satu cukai diganti dengan cukai jualan, cukai perkhidmatan, kedua, ketiga cukai soda, keempat cukai digital, kelima cukai pelepasan, keenam cukai petak, ketujuh cukai taksiran PBT dinaikkan, CKHT dinaikkan, duty stamp dinaikkan. Jadi 7-8 perkara cukai-cukai baru masih lagi tidak dapat untuk menampung apabila mereka mansuhkan GST yang kutipannya 60 bilion. Apabila ditolak dengan refund, tinggal 44 bilion. Tetapi SST 10% kadarnya lebih tinggi daripada kadar GST. Kutipan hanya 21 bilion dan kerugian lebih kurang 23 bilion. Terima kasih Yang Berhormat. Saya persilakan Yang Berhormat Jelebu. Seterusnya. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, kerana memberi peluang kepada saya untuk terlibat sama dalam perbahasan RUU yang dibentangkan ini. Di sana banyak negara lain, di seluruh dunia masih struggle untuk melawan virus COVID-19 ini. Negara kita sudah berada di fasa pemulihan dan telah mengambil satu langkah ke hadapan untuk membentangkan satu RUU khusus untuk membantu rakyat dan ekonomi negara yang supaya bounce back dengan izin kesan kejatuhan pasca pandemik COVID-19 ini. Tempoh hari, Datuk Yang Dipertua, rakan-rakan saya yang di sebelah penempatan lama saya, iaitu di sebelah Pakatan Harapan sana, hampir setiap hari bising meminta untuk dibahaskan ketika Dewan Rakyat tidak bersidang berkenaan perbelanjaan bagi mengatasi COVID-19 ini. Saya mengharapkan supaya apabila peluang ini sudah diberikan kepada semua ahli Dewan Rakyat, maka saya mengharapkan supaya lebih-lebih lagi kepada ahli-ahli yang di sebelah sana mengambil kesempatan ini untuk memberikan cadangan dan pandangan kepada kerajaan yang boleh membantu pihak kerajaan bagi kita menyelesaikan ataupun menambah baik demi untuk kepentingan rakyat. Datuk Yang Dipertua, tahun 2020 ini adalah merupakan tahun yang amat sukar bukan sahaja kepada individu, keluarga, bahkan bagi sebuah negara. Untuk tahun 2020 ini sahaja kerajaan dijangka akan mengalami kekurangan hasil kesan daripada kejatuhan harga minyak dan juga komoditi. Bukan saya untuk menyalahkan Datuk Yang Dipertua kepada mana-mana pihak ataupun kerajaan, tetapi masalah kekurangan hasil ini, suka atau tidak, yang dihadapi oleh kerajaan pada hari ini adalah berpunca daripada kesilapan pencaturan oleh kerajaan sebelum ini. Apa yang saya maksudkan ialah dengan kesilapan pencaturan dan pengurusan kerajaan, ialah saya bagi contoh Datuk Dipertua, kerajaan Barisan Nasional dulu telah mengurangkan kebergantungan hasil negara daripada sumber petroleum kepada hanya 14% sahaja pada tahun 2017. Sebab itu kerajaan memperkenalkan GST. Bukanlah GST itu cukai yang lebih tinggi, tetapi ianya adalah merupakan sistem percukaian yang lebih efisien yang telah diamalkan oleh banyak negara, Datuk Dipertua. Tambahan kutipan yang diperoleh daripada GST itu bukanlah tambahan daripada kutipan biasa yang dibuat sewaktu pelaksanaan SST, akan tapi tambahan itu adalah daripada hasil cukai yang gagal dikutip sewaktu menggunakan sistem SST. Ini adalah terbukti yang telah dibuktikan oleh pimpinan ketika kerajaan sebelum ini, Kerajaan Barisan Nasional. Saya akui sewaktu awal pelaksanaan GST dahulu, ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki terutama dari segi penguatkuasaan, enforcement dengan izin dan pembayaran semula pembayaran semula GST yang dikatakan dirompak dan sebagainya, yang akhirnya telah dibuktikan tidak ada sebarang rompakan dan sebagainya.
Namun begitu, kekurangan itu bukanlah menjadi lesson ataupun alasan besar untuk kita menidakkan kebaikan dan juga pulangan yang sangat besar apabila sistem GST diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Kekurangan itu perlu diperbaiki, bukan dihapuskan, ibarat sesuatu keadaan dan sistem yang baik yang kita perkenalkan kepada rakyat untuk masa depan rakyat, kebajikan rakyat, perjuangan untuk negara mempunyai kelemahan daripada masa ke semasa dan tanggungjawab kerajaan ataupun mana-mana pihak parti yang menganggota kerajaan sama ada kerajaan atau pembangkang untuk memperbaiki sistem ini dan tidak melumpuhkan sistem untuk kepentingan rakyat. Saya pasti jika Kerajaan Pakatan Harapan, Datuk Yang di-Pertua, masih mengekalkan kebergantungan hasil minyak kepada hanya 14%, tidak mengguna pakai atau dengan lain perkataan menjarah duit Petronas, pasti keadaan kantung negara tidak seteruk hari ini. Saya tidak faham mengapa Kerajaan Pakatan Harapan boleh berfikir untuk bergantung kepada hasil yang tidak menentu, hasil yang fragile, fluctuate dengan izin dan tidak tetap seperti ini. Sedangkan kita tahu terlalu banyak perkara yang boleh memberi kesan kepada kejatuhan harga minyak dunia. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian ataupun pihak kerajaan, apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi mengatasi masalah kekurangan hasil negara ini? Adakah terdapat sebarang kajian yang sedang dilakukan oleh pihak kementerian bagi melihat sebarang kemungkinan pengenalan semula GST dengan kadar yang lebih rendah? Kalau dulu 6%, sekarang kemungkinan untuk diperkenalkan semula bagi memulihkan keadaan dan suasana ekonomi negara kepada 3%. Bagaimanakah prestasi, satu lagi Datuk Yang Betul, saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Jelebu. Bagaimana Ini subjek matter yang saya minat. Apabila Jelebu menyebut adakah kerajaan bercadang untuk menghidupkan kembali GST, saya ingin maklumkan kepada Dewan ini, apabila GST 6% dimansuhkan, kerajaan lepas telah mengganti kepada banyak cukai. Mansuh satu cukai diganti dengan cukai jualan, cukai perkhidmatan, kedua, ketiga cukai soda, keempat cukai digital, keempat, kelima cukai pelepasan, keenam cukai petak, ketujuh cukai taksiran PBT dinaikkan, CKHT dinaikkan, duty stamp dinaikkan. Jadi 7-8 perkara cukai-cukai baru masih lagi tidak dapat untuk menampung apabila mereka mansuhkan GST yang kutipannya 60 bilion. Apabila ditolak dengan refund, tinggal 44 bilion. Tetapi SST 10% kadarnya lebih tinggi daripada kadar GST, kutipan hanya 21 bilion dan kerugian lebih kurang 23 bilion. Apa pandangan Jelebu? Saya setuju Pontian, kerana Pontian memang dia mahir GST ni, jadi saya minta masukkan dalam tag saya. Saya nak tanya kepada pihak kementerian, Datuk Yang Betul, bagaimana prestasi yang dikatakan bahawa SST ini lebih baik daripada GST. Saya nak tanya prestasi kutipan SST setakat suku kedua tahun 2020. Adakah kutipan SST pada ketika ini pada kadar yang baik ataupun apakah langkah yang diambil oleh kerajaan bagi meningkatkan hasil SST ini? Maknanya yang lari cukai, yang tak bayar cukai, apa tindakan kerajaan seperti yang dilakukan ketika sebelum GST diperkenalkan. Ketika ini Datuk Yang Betul, pihak Kementerian Kewangan sedang sibuk mengadakan sesi konsultasi dan juga merangka isi kandungan belanjawan 2021. Dengan kelembapan ekonomi pada ketika ini dan ditambah pula jangkaan kekurangan hasil negara, adakah terdapat sebarang kemungkinan yang akan ada cukai baru seperti yang disebut oleh Pontian tadi? Ada tak kerajaan nak kenalkan pelbagai cukai tambahan? Harap jangan, supaya ini akan memberikan bebanan baru kepada rakyat. Tetapi saya nakkan deklarasi daripada pihak kementerian, ada tak cukai baru yang diperkenalkan dalam belanjawan 2020 bagi menampung ataupun bagi maksud menampung kekurangan hasil yang ada pada ketika ini. Datuk Yang Betul, pada ketika ini kadar statutory yang ditetapkan oleh kerajaan adalah pada kadar 55% daripada KDNK negara. Dan dalam RUU ini kerajaan nak meminda agar kadar had statutory ini dinaikkan kepada 60% berbanding KDNK.
Saya hendak mengatakan bahawa kerajaan ataupun langkah ini betul ataupun bukan saja betul 100% dan tidak ada sebarang kesilapan, tetapi saya rasa rakyat harus memahami bahawa dengan keadaan kemelesetan ekonomi yang melanda bukan saja Malaysia tetapi seluruh negara akibat pandemik 19 ini, sesuatu langkah yang drastik harus diambil ataupun perlu diambil. Kerajaan perlu mengambil pendekatan yang berani dengan membuat pelbagai pelaburan dengan suntikan modal bagi merancangkan perkembangan ekonomi dan aliran tunai di dalam pasaran. Jika kita lihat Datuk Yang Dipertua kepada cadangan untuk meningkatkan had statutory ini kepada 60%, dinyatakan dengan jelas bahawa pinjaman yang dilakukan oleh kerajaan hanya boleh digunakan untuk membuat bayaran balik hutang dan perbelanjaan pembangunan. Selain itu, keutamaan adalah pinjaman di dalam mata ringgit ataupun wang ringgit Malaysia. Saya lihat ini adalah satu langkah yang baik bagi memastikan kita hanya menerima kesan yang minima jika berlaku kejatuhan nilai ringgit pada masa akan datang. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, setakat hari ini apakah bentuk pinjaman yang telah dibuat oleh pihak kerajaan bagi maksud berbelanja pasca COVID-19 ini? Berapakah nilaiannya dan berapakah tempoh bayaran balik yang ditetapkan? Adakah terdapat sebarang perancangan oleh pihak kementerian untuk mengeluarkan bond antarabangsa seperti yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dahulu? Dan saya juga ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian, apakah status terkini bond samurai yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan adakah ianya diteruskan atau bentuk yang bagaimana? Mungkin ada rakyat di luar sana yang kurang jelas tentang mengapa kerajaan memberikan wang tunai ataupun bantuan prihatin nasional untuk dibelanjakan melalui bantuan BPN yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Bantuan BPN yang berjumlah lebih daripada 11.2 bilion ini bukan hanya sekadar untuk menambah duit belanja kepada rakyat, tetapi kesan domino ekonomi di sebalik pembelanjaan ini harus kita berikan perhatian. Datuk Yang Dipertua, saya lompat pergi kepada satu tajuk yang kerana masa. Datuk Yang Dipertua, saya minta masa sedikit lagi tentang kebajikan pekerja ekonomi gig ini, Datuk Yang Dipertua. Antara pihak yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini adalah pekerja di sektor gig seperti pembantu e-hailing dan juga rider-rider makanan seperti Food Panda dan juga GrabFood. Tadi saya nak bangun ketika pagi tadi nak menyatakan hasrat ini tapi belum dapat peluang, maka saya ambil peluang ini ringkas saja, Datuk Yang Dipertua. Saya ambil contoh pemandu e-hailing misalnya. Jika sebelum COVID-19 untuk mereka mendapat hasil sekurang-kurangnya RM30 sejam, itu adalah mudah. Tetapi taman pula bagi mendapatkan trip-trip ataupun tempahan bagi jarak yang lebih jauh. Tetapi keadaan sekarang adalah jauh berbeza. Untuk mendapatkan 100 sehari pun kadang-kadang tidak tercapai, apatah lagi di kawasan bandar besar, dan antara pengguna yang menggunakan perkhidmatan e-hailing ini adalah pelancong asing, kolej dan sebagainya. Ketika ini pelancong asing tiada, kolej ditutup, banyak syarikat tidak mengamalkan lagi pekerja di pejabat. Konsep work from home itu akan memburukkan lagi keadaan dan menjejaskan pendapatan mereka-mereka pemandu-pemandu Grab, e-hailing dan sebagainya. Apabila regular customer pemandu e-hailing ini semakin berkurangan, tentunya pendapatan mereka terjejas. Dalam pakej rancangan ekonomi yang diumumkan pada 20 Mac yang lalu, pemandu e-hailing juga mendapat tempias ataupun bahagian mereka. Mereka menerima bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off. Akan tapi bantuan ini, seperti one-off ini, saya lihat tidak mencukupi. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan, mereka pemandu-pemandu atau golongan gig ataupun e-hailing ini adalah diminta supaya dapat diberikan bantuan yang berterusan ketika pandemik COVID-19 ini berlangsung. Datuk Yang Dipertua, mereka ini sebenarnya terdedah ya kepada beberapa konsep ataupun kemalangan, beberapa perkara-perkara yang tidak menjamin masa depan dan juga keadaan keluarga mereka. Sebenarnya mereka ikut daripada laporan Datuk Yang Dipertua, hasil daripada perjumpaan saya dengan beberapa GrabFood, rider ataupun Food Panda, e-hailing dan sebagainya. Mereka diberi pilihan sama ada nak carum di dalam PKSU atau KWSP
nakkan ada insurans atau sebagainya. Tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengambil pilihan untuk mencarum dalam KWSP dan Perkeso. Malah jauh sekali dalam soal insurans ataupun caruman yang menjamin apabila berlaku sesuatu kemalangan. Soalan saya kepada pihak kerajaan dan kementerian, ada tidak satu perancangan untuk membantu Grab Food ini ataupun e-hailing ini ataupun rider-rider penghantar makanan yang juga kita kenal sebagai frontliners ketika pandemik ini, Datuk Yang Pertua, untuk kita bela mereka apabila berlaku kemalangan. Pihak syarikat tentunya akan lepas tangan apabila tidak ada rekod pekerjaan mereka di dalam KWSP ataupun SOKSO ataupun Perkeso, tetapi pihak kerajaan harus meletakkan satu garis panduan. Mereka harus mendaftarkan diri sebagai membayar KWSP ataupun SOKSO ataupun mencarum dalam mana-mana institusi insurans, dan kerajaan harus memperuntukkan sejumlah kewangan bagi meneruskan pembelaan bagi mereka yang mengalami keadaan kemalangan yang tidak kita jangka, Datuk Yang Pertua. Saya oleh kerana masa tak cukup, Datuk Yang Pertua, jadi saya nak minta supaya kerajaan sentiasa memikirkan dalam soal-soal yang berkaitan dengan e-hailing, berkaitan dengan pembangunan rakyat, dan yang akhir sekali, Datuk Yang Pertua, ialah saya tidak nampak dalam peruntukan RUU ini sejumlah peruntukan yang mengambil berat soal vaksin. Vaksin, Datuk Yang Pertua, vaksin COVID-19 ini, kalau sekarang ikut market sekarang, kerana vaksin ini tak sampai lagi, saya jangka RM500 kali dengan 32 juta, cost us 16 billion. Tetapi tidak ada dalam peruntukan ini. Mungkin kerajaan mempunyai satu perancangan lain. Tetapi saya nak tanya tentang penjelasan kerajaan, apakah perancangan kerajaan untuk kita mengambil kerjasama, mengajarkan kerjasama dengan negara-negara lain ataupun sesuatu pendekatan bagi kita mengatasi masalah vaksin COVID-19 ini. Datuk Yang Pertua, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu.